Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Daniel Anthony dan anda sedang menonton Sekilas Fakta untuk petang ini 3 Februari 2021. Penjara 6 tahun dan denda 15.45 juta ringgit. Itu hukuman yang dijatuhkan ke atas bekas pengurusi Felda Muhammad Isa Abdul Samad atas 9 pertuduhan rasuah. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali membuat keputusan itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Isa dihadapkan dengan 9 pertuduhan menerima rasuah untuk dirinya sendiri, iaitu menerima wang bernilai 3.09 juta ringgit daripada anggota Lembaga Pengarah Gagasan Abadi Properti Sendirian Berhad melalui Muhammad Zahid Mat Arif. Habuan berkenaan diberi kepada Isa sebagai imbuhan atas bantuannya meluluskan Hotel Merdeka Palace and Suites di Sarawak berharga 160 juta ringgit. Bagaimanapun hakim membenarkan permohonan pihak pembelaan agar pelaksanaan hukuman dan denda ditangguhkan. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim pada hari ini menggesa kerajaan untuk mengumumkan perincian berkaitan perolehan vaksin COVID-19. Tapi cuba tanya soalan, mengapa Indonesia, jiran kita, tentu Singapura jauh lebih berjaya, dapat mengambil tindakan lebih awal dan memulakan vaksin, suntikan vaksin kepada ramai rakyat dan ada masuk ke pusingan kedua. Tapi kita masih terkebelakang. Jadi strategi itu harus jelas. Bukan sekadar mengumumkan 27 Februari akan sampai. Untuk siapa, berapa jumlahnya, berapa kosnya, kontrak dan tender itu diperolehi oleh siapa. Kerana kemasalah sekarang ini ialah dengan pakai payung darurat ini, masing-masing buat keputusan tanpa tender, dan ini membimbangkan kerana ini terkait dengan isu pengurusan kerajaan yang baik, tata kelola yang baik. Jika anda menyukai berita yang kami hasilkan, anda boleh klik pautan di bawah dan memberi sedikit sumbangan untuk menyokong Kini TV dalam membawa lebih banyak kandungan yang berkualiti. Kita sekarang ke berita yang seterusnya. Parti Muda tidak akan membuat rayuan terhadap keputusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan yang menolak permohonan pendaftarannya. Sebaliknya, menurut ahli jawatan kuasa penaja Lim Wee Jit, Muda akan menggunakan jalan mahkamah menerusi permohonan semakan kehakiman yang dibuat. Semalam Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin berkata, permohonan pendaftaran Muda dan Pejuang ditolak kerana dibuat secara tidak teratur berdasarkan jadual 1 Akta Pertubuhan 1966. Dalam kenyataan hari ini, Muda menafikan dakwaan itu, berkata alasan Hamzah akan menguatkan lagi hujah perundangan untuk permohonannya di mahkamah. Walaupun masih terlalu baru, Parti Pejuang bakal menjanjikan saingan hebat terutama ketika PRU yang akan datang. Pada awalnya kita telah melihatlah ataupun kita telah flag kawasan-kawasan yang mana kita rasa bersesuaian dengan perjuangan kita untuk kita bertanding, dan kita tidak pernah putuskan berapa banyak yang kita akan bertanding. Tetapi from what we see, the range between 50 to 60, there is a range lah. Tetapi kita tak putuskan lagi secara mutamat berapa kursi yang kita akan bertanding. So I think that between that range. No, we never discuss with anyone. We just do our own focusing. Kita buat kita punya own study dan kita beranggapan bahawa kesesuaian parlimen-parlimen mana yang untuk kita bertanding. Tetapi kita belum lagi berbincang dengan rakan-rakan yang lain. Kita sekarang ke perkembangan COVID-19 di Malaysia dan berita ini dibawakan khas oleh Blue Air. Kes COVID-19 di Malaysia kekal 4 angka apabila 4,284 kes baru dicatatkan hari ini. Selangor mencatatkan kes jangkitan tertinggi dengan 1,572 kes, diikuti oleh Johor 964 kes dan Kuala Lumpur 651 kes. Perkembangan itu menjadikan kes aktif di Malaysia sebanyak 48,309 kes. 3,804 lagi pesakit disahkan sembuh hari ini. Sementara itu, seramai 307 lagi pesakit dimasukkan ke ICU hari ini. 18 kematian direkodkan menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian mencecah 809 kes.
Dr. Noor Hisham pada hari ini mempertahankan pelantikannya walaupun terdapat seruan agar kerajaan melantik general baru. Ketua Pengarah Kesihatan itu berkata kepimpinannya dibatasi keputusan kolektif di mana keputusan akhir akan ditentukan Perdana Menteri dan MKN. Beliau mengulas gesaan naib Presiden UMNO Muhammad Khalid Nordin semalam agar kerajaan melantik general baru bagi merangka pendekatan baru menghadapi COVID-19. Bagaimanapun, Khalid berkata gesaan itu bukan bermaksud dia mahu Dr. Noor Hisham diganti dengan orang lain. Berikut beberapa ringkasan berita untuk hari ini. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Daniel Anthony, untuk sekilas fakta pada petang ini. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di media sosial di YouTube, Facebook, Instagram dan Twitter untuk mendapatkan lebih banyak berita. Jangan lupa pakai pelitup muka bila keluar dan lebih baik kalau duduk di rumah. Saya Daniel Anthony, terima kasih dan jumpa lagi.